What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimis Coverdo and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku nak berdiskusi dengan korang semua tentang perkara yang sangat menarik bagi kita semua dalam chapter yang ke-104 yang lepas, iaitu part tentang puding. Kenapa aku katakan part ini sangat menarik adalah disebabkan oleh kita dapat tengok yang sepanjang 20 tahun lebih One Piece ini berjalan. This is the first time Oda masukkan kisah yang berlaku dalam cover story terus ke dalam main storyline di manga. Yes, no doubt yang sebelum ini ada juga cover story yang lain Oda ada juga serapkan ke dalam main storyline di manga. Contohnya bagi kru Adventure Chronicles yang kita dapat melihat aliansi Buggy dengan Alvida setelah dari itu. Diary of Koby and Meppo yang kita dapat lihat setelah dari itu bagaimana sebelum ini Koby yang memusuhi Meppo ketika di Shell's Town berubah menjadi sangat rapat ketika di Marineford War, dan begitu juga Koby sehingga berlutut memohon Prince Grus untuk menyelamatkan Koby yang diculik. Wapol Omnivorous Hura yang sebelumnya Wapol dikalahkan oleh Luffy dan berjaya mendapat semula fortunes and power sehingga berjaya mendapatkan kerusi di Parliament Reverie. Ace Great Blackbeard Search yang mana berhujung dengan pertembungan antara Ace dan Blackbeard di Banaro Island di dalam main story di manga. Straw Hat Separation serial yang dianimekan walaupun ianya tidak terdapat di dalam manga. So my point here is memang sebelum-sebelum ini pernah berlaku perkara yang diceritakan di dalam cover story di cover page manga diserapkan ke dalam current main storyline di manga. Cumanya untuk case puding ini, even though kalau kita tengok pun cover story yang ada puding, Blackbeard Pirates dan sebagainya, sebenarnya cover story tu bukannya nak highlight pasal puding dan Blackbeard Pirate pun, tapi nak highlight the Jorma Double Six untuk menceritakan how they survive. But still kita mendapat sedikit side story puding dan Blackbeard Pirates dalam cover story itu, dan that scene telah dimasukkan langsung ke dalam main storyline. So for me it is very interesting sebab after 1064 chapter, setelah 22 tahun perkara ini baru berlaku. Yang mana dalam cover story chapter yang ke-104 kita dapat tengok yang puding telah pun diculik oleh Van Augur dan juga Aokiji, dan kemudian dalam chapter yang sama juga kita dapat tengok puding yang sedang dipenjara dalam kapal Blackbeard yang sedang bertempur dengan Law. Guys, inilah bukti yang menunjukkan bahawa sekarang Oda betul-betul serius untuk menamatkan manga One Piece ini, dan the final saga is really going so fast. Perkara pertama yang menarik daripada scene perbualan puding dengan dua orang konco-konco Blackbeard yang kita dapat tengok adalah macam mana tenangnya puding pada saat tersebut. Kita dapat tengok yang puding berada dalam keadaan yang tersenyum sambil membalas kata-kata daripada kru Blackbeard tersebut. Seolah-olah puding bukannya diculik, bahkan dia sebenarnya mengikut Aokiji dan Van Augur secara sukarela. Mungkinkah kerana sebenarnya Aokiji telah meyakinkan puding bahawa ini hanyalah satu strategi untuk mendapatkan kepercayaan daripada Blackbeard, dan selepas daripada segala-galanya telah berjaya, Aokiji sendiri yang akan menyelamatkan puding daripada kru Blackbeard ini. Ialah sebabnya Aokiji yang dilihat bertanggungjawab untuk mendapatkan puding, sebab satu Chocolate Town tu dibekukan dan even Cracker pun telah dibekukan oleh Aokiji. So mungkin Aokiji seorang yang mendapatkan puding dan telah pun menjelaskan kepada puding tentang perkara segala-galanya. Sebabnya kalaulah Van Augur yang dapatkan puding, mesti dia teleportkan je diri dia pergi kat puding dan kemudian teleportkan puding dan diri dia ke dalam kapal. Tak payah nak bekukan satu bandar tu kan. Ataupun puding willing to follow them disebabkan oleh puding ingin bebas daripada keluarga besar Big Mom seperti mana Lola untuk mencari abang Sanji kesayangannya. Adakah Oda ingin menamatkan cerita One Piece ini dengan menyatukan kesemua couple-couple yang ada dalam siri ini seperti mana Sanji dengan puding, Luffy dengan Hancock, Zoro dan Tashigi, dan juga Usopp dengan Kaya nantinya. Akan tetapi puding tetaplah dikurung dan dirantai supaya puding tidak menggunakan kemampuan buah iblisnya kepada nakama Blackbeard. Macam mana pula menurut kalian? Kenapa puding kelihatan sangat tenang pada saat itu? Kemudiannya kata-kata puding yang mengatakan bahawa if Mama still alive juga memberikan satu tanda tanya, adakah Big Mom betul-betul sudah mati ataupun Big Mom sebenarnya masih lagi hidup? Ialah sebab dari segi kata-kata puding di sini ianya seakan-akan membenarkan perkataan tersebut. Namun daripada segi reaksi wajah pula seolah puding menafikan perkara tersebut. Kalau Big Mom betul-betul mati, mesti puding sedihnya kan? Berpisah dengan Sanji pun cukup untuk menitiskan air mata dari ketiga-tiga mata puding itu, apatah lagi berpisah selama-lamanya dengan ibu kandung dia sendiri. Dan bagaimana pula nasib kru Big Mom yang telah pergi ke Wano? Tu pun kita nak tanya juga. Sampai hari ini kita masih lagi tidak tahu bagaimana nasib mereka. Takkanlah hanya sekadar disepak oleh King dan disepak oleh Marco sebelum ni diorang dah tak boleh nak bangun dan terus kalah kan? Sampai hari ini kita masih lagi tidak tahu bagaimana nasib mereka. Sebabnya tidak ada berita tentang mereka sama ada dalam cover story maupun dalam manga itu sendiri. Sekiranya mereka sudah tiba di Wano dan mendapati bahawa adik mereka daripada kalangan bangsa yang rare
ini telah diculik, pastinya mereka tidak akan berdiam diri dan segera bertindak untuk mendapatkan semula puding. Dan kita juga dapat tengok jawapan yang telah diberikan oleh kru Blackbeard kepada puding yang mengatakan bahawa if the old legend still kicking around, macam mana new era nak berkembang. Benda ni mungkin hint daripada Oda untuk membenarkan kematian Big Mom dan Kaido. Dan apa yang menarik juga tentang dialog ini adalah bahawa dialog ini juga seakan-akan foreshadowing daripada Oda kepada kita semua tentang persoalan kenapa Vegapunk kini ingin dibunuh oleh world government, kerana Vegapunk juga termasuk dalam kalangan old legends, yang mana Vegapunk ini bahkan dalam chapter yang ke-1065 dikatakan bahawa mengetahui tentang sejarah The Void Century dan juga The Ancient Kingdom. Jadi mungkinkah old legend yang dimaksudkan oleh Oda di sini bukan sahaja merujuk kepada Lanun, akan tetapi kepada semua old legend yang masih lagi aktif, mereka semua akan disingkirkan. Kalau untuk relik tu pula, world government tak kisah pasal dia disebabkan oleh dia sudah tidak lagi aktif sekarang ni. Adapun bagi Vegapunk, dia masih lagi aktif melakukan uji kajinya yang tersendiri. Seterusnya pula, perkara yang menarik untuk kita bincangkan bersama juga adalah adakah puding telah pun berjaya untuk membangkitkan kemampuan mata ketiganya. Ialah sebabnya macam mana yang kita tahu Blackbeard kini sedang berlawan dengan Law untuk mendapatkan keseluruhan salinan road poneglyph milik Law, dan kemampuan mata ketiga puding pula mampu untuk menterjemahkan bacaan poneglyph. Jadi adakah sekarang mata ketiganya sudah dibangkitkan? Mungkinkah kita juga bakal disajikan oleh Oda tentang background bangsa mata ketiga ini, seperti mana Oda telah mendedahkan kepada kita tentang bangsa Lunarian? Apakah kaitan bangsa ini dengan Kozuki Clan, memandangkan Kozuki adalah bangsa yang bertanggungjawab untuk memahat poneglyph? Mungkinkah juga Blackbeard sebenarnya telah pun mempunyai dua salinan road poneglyph bersamanya, which is road poneglyph Whole Cake Island yang mereka dapatkan semasa menculik puding, dan juga salinan road poneglyph yang masih lagi misteri kedudukannya. Sebabnya dalam Road to Laugh Tale volume 1, Oda ada memberikan hint kepada kita bahawa berkemungkinan road poneglyph yang terakhir itu berada di Hachinosu. Dan kalau kita tengok pada panel yang terakhir dalam chapter yang ke-1063 pula, Law telah mengatakan bahawa winners takes all, yang bermaksud bahawa siapa yang menang akan mengambil kesemuanya. Adakah ayat ini menunjukkan bahawa siapa yang menang dalam pertarungan ini bakal memiliki salinan kesemua road poneglyph? Ialah sebabnya Law dah ada road poneglyph Zou dan juga Wano. So kalau Blackbeard ada salinan road poneglyph Whole Cake Island dan road poneglyph Mystery, maka lengkaplah keempat salinan road poneglyph tersebut. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Law bahawa winner takes all? Dan dari sini juga kita dapat tengok betapa telitinya perancangan daripada Blackbeard ini. Ialah meletaknya Blackbeard hanya memulakan langkahnya setelah dua orang Yonko tumbang. Kemudian Blackbeard juga menculik puding dan kemudiannya menunggu untuk berhadapan dengan mana-mana daripada tiga kapten yang datang daripada Wano, which is Law, Kid atau Luffy. Seolah-olah Blackbeard ingin mendapatkan kepercayaan daripada puding untuk bekerjasama dengannya dengan cara menewaskan mereka yang bertanggungjawab membunuh Big Mom, seakan-akan Blackbeard menuntut bela kematian Big Mom bagi pihak puding. Mungkin sebab inilah kenapa kalau kita perhatikan Oda buat yang salah seorang daripada kru Blackbeard yang bercakap dengan puding itu seolah-olah sengaja menekankan bahawa mereka yang sedang berhadapan dengan Blackbeard kini adalah mereka yang bertanggungjawab membunuh Big Mom. Bagaimana pula menurut kalian, geng? So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang, dan jangan lupa insyaAllah setiap minggu aku akan buat live, dan aku harap juga korang dapat bersama-sama dengan aku dalam sesi live tersebut. And gang, that's all from me, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi